Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. So, seperti yang dijanjikan, episod kali ni kita nak tunjuk demo sikit macam mana kita nak gunakan set pocket, set acuan pocket baju Melayu. Actually juga boleh digunakan untuk pocket apa-apalah. Misal kata kalau you nak buat untuk pocket kemeja ke, pun boleh gunakan set acuan yang sama. So, set acuan ni boleh dapatkan dekat Able Tailoring. Dan hari ni kita nak tunjuk demo sikit lah macam mana nak jahit bahagian pocket. Okay. So misal kata kita nak pilih saiz apa? Saiz M. Saiz M. Saiz M pocket atas. So kalau macam ni kan kita tengok kita nak pilih saiz M pocket atas. So kita pilih sajalah. Contoh macam kita nak guna this one. Kan? Okay, so kat sini biasanya siapa yang beli set acuan ni, kita dah punch siap-siap. So senang untuk you buka dan keluarkan set acuan yang you nak guna. Contoh macam hari ni kita nak buat demo untuk saiz S dan M bahagian pocket atas. Okay. So kita tutup supaya dia tak berterabur lah. Okay. So sekarang ni Abel akan tutup sekejap screen sebabnya kita nak bawa screen tu view ke atas table. Sekejap je jangan keluar live. Okay, sekejap je. Okay, kita nak bawa ke view atas meja. Alright. So sekejap. Kita adjust sikit dia punya kamera. Okay. So kita boleh start . Okay, ini set yang dah siap. Kemudian ini contoh badan baju tak kira lah badan baju ke, badan kemeja ke ataupun poket seluar bahagian belakang kita boleh juga gunakannya. Contoh yang ini, kemudian kita akan potong ikut acuannya. Kita letak acuan kat sini dulu. Kemudian kita nak tahu berapa basi dia punya bahagian atas dia, basi mulut poket . Contohnya kita dah tanda ni. Waalaikumsalam. Kita gunakan kapur yang berbeza biar kita nampak. Sekarang ni kita buat demo pun kita gunakan kain yang berbeza. Kemudian untuk basi atas ni, kita kalau dewasa kita gunakan satu suku . Kita ambil satu suku, 1-2 hun, satu suku. Kalau untuk kanak-kanak kita ambil 1 inci saja. Contohnya kita ambil baju yang dah siap. Yang ini yang ni untuk dewasa. Kita tengok berapa inci. Ini yang saya cakap satu suku. Satu suku . Kalau untuk kanak-kanak kita ambil 1 inci. Oh, dia punya ni apa? Orang kata mulut dia tu Okey. 1 inci kita naikkan dia. 1 inci suku. Untuk kanak-kanak berapa tadi? 1 inci. 1 inci saja. Untuk dewasa, untuk plus size ke apa ke? 1 suku. 1 inci suku. 1 inci suku. Kemudian kita naikkan dia setengah ke ataupun 3 suku. Yang ni tak kisahlah dia punya basi . So ini basi bahagian dalam, ini mulut. Ini mulut poket, ini basi untuk bahagian dalam nanti. Dan kita buat garisan. Kemudian kita baru letak kita punya acuan. Acuan ni kita letak macam ni, kita buat garisan dululah. Kita buat 4 segi dulu . So senang kan kalau dah ada acuan tu, you boleh straight away gunalah. Sebab tu kalau acuan ni kita sediakan satu persatu. So you boleh ambil terus dan tekap. So, tak perlu nak kira-kira dah . Yang ni basi dia kita boleh ambil setengah inci.
Macam ni kita boleh potong. So kita letak balik set acuan tadi tu. Kita nak tengok kita nak ulang balik berapa basi yang perlu kita tambah. Okey. So misal kata kita nak buat untuk saiz S dengan M. So kita letak dulu macam ni. Lepas tu kita ada tambah berapa? 1 inci suku. 1 inci suku untuk mulut dia. Lepas tu kita tambah setengah ataupun 3 suku inci. Okey, setengah inci lah untuk basi. Yang sini pun kena tambah setengah inci, bawah pun setengah inci, yang ni pun setengah inci. Yang mula-mula kalau you tak nak ikut this one pun tak apa, just garis straight je dulu supaya kita dapat macam ni. Okey, so next step. Kita akan belokkan dia ni. Ni baru kita gunting, nanti tapi kita yang ini depends lah kan. Ada orang nak yang tajam, ada orang yang nak yang 4 segi je. So yang lengkuk ni tak apa kan. Biasanya kalau baju Melayu tu bulat lah. Kalau baju kemeja dia akan ada segi kat sini. So dekat bahagian basi pun kena belok juga. Yang ni pun kena belok juga. So sekarang proses potong lah. Kita alihkan. So kita potong dia dulu. Nanti kita akan tunjuk sebab kita tengah potong. Nanti after potong kita tunjuk balik. Terima kasih join live. Kalau you rasa macam you nak share dekat wall pun boleh, share dekat group pun boleh supaya ramai lagi boleh tengok video ni. Okay. Nanti kalau macam ada part yang tak dapat catch up, you boleh ulang balik tengok lepas live nanti. Video ni automatically dia akan recorded lah. So nanti boleh tengok balik, boleh ulang balik. Okay. So jadi dia macam ni. Okay. Bila kita dah potong jadi dia macam ni. Betul? Yang ni yang kita letak tadi tu, kita tambah satu suku, tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah. Okey. Next step apa nak buat? Kita kena gosok dia ikut line ni. Kita kena gosok dia macam ni. Kita jahit dulu, baru kita letak acuan kat sini, baru kita sediakan sabun untuk lekatkan kain dekat acuan. Ada yang gunakan gam juga, tapi saya gunakan sabun sebab kalau kita gunakan sabun dia tak melekit. Kalau kita gunakan gam, kita gosok lama sikit, kertas tu akan terikut. Bila kita tarik macam tu, kertas tu akan terikut. So tak nak mencomotkan acuan jugalah tips kan. So sekarang ni apa kita nak buat? Lepas kita potong, kita gosok macam ni, kita lipat, kita gosok dulu. Okey, so sekarang ni kita gosok dulu sekejap ya. Panaskan iron jap. Okey, kejap letak alas lah bagi dia senang sikit nak iron. Okey, letak alas. Kita ikut garisan ni ya. Okey. So tadi tu macam ni. Lepas kita 1, 2. Okey, dah iron. Lepas tu kita jahit lah. Oh, jahit dulu. Okey. Jahit dulu baru kita jahit dulu. Sekejap nak tunjuk dekat mesin. Okey, sekejap kita guna mesin portable ni. Okey, dekat sini boleh nampak. Saya gunakan benang yang berbeza sebab kita nak nampak. Mata jahitan dia berapa tu? Mata jahitan biasanya kalau baju Melayu kita nak halus sikit biar nampak cantik. Berapa? Guna berapa? Ini bergantung pada mesin. Ada mesin gunakan, kalau mesin industri kita gunakan 2,5 ke 2. Tengok mesin. Tak Oh, dia berbeza-beza. Kalau macam ni kita gunakan 8. 8. Tapi 8 tu memang kecil lah. 8 dia ada kecil lagi. 7, 6 tu yang paling kecil. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikut jahitannya.
Yang ini kita tak perlu nak ghostan jahitan kan? Tak payah. Tak payah. Okay. So dia sekali jalan je straight, lepas tu kita tepikan Ya. Kita tepikan dulu. Tengok jahitan dia saya kita buat guna benang yang benang berbeza biar nampak Lepas tu baru kita cetak dia. Kalau you sayang, kita dah beli tapi kita sayang tengok cantik kan, kita boleh cetak dia dekat cardboard lain. Contoh macam ni kertas box tisu ke. Box tisu. Kan sayang dia kan cantik, kita nak jaga kualiti dia lama. Tapi dalam demo ni kita tunjuk je lah sebab kita memang ada simpan satu untuk kegunaan tailor kita kan. Okay, so kita letak. Macam ni. Kalau tak nak pun dekat bahagian belakang lah. Bagi mana-mana belakang boleh. tu comot tak apa. Kita pusing belakang. Kalau macam ni kita sayang. Okay. Kemudian kita gam di calit-calitkan dia keliling. Calit tu dekat kain dan juga dekat kad dia. Okey. Sabun gunakan apa-apa sabun lah. Tak ada tak ada brand. Tak ada brand. Atas sikit. Atas sikit bagi nampak. Okey, sekarang kita panaskan kita punya iron. Kena panas betul lah. Tunggu sekejap. Sementara nak tunggu iron panas tu, make sure ni lah dah letak sabun. Yang ini macam-macam cara lah cikgu ajar, pakai sabun, pakai gam, ada yang dia jahit kasar jelujur tapi kita nakkan dia punya corner ni yang penting. Okay. Betul-betul ada pernah nampak orang jahit jelujur dulu untuk tetapkan dia punya corner dia tu. Okey, kalau yang ni style kita letak sabun. Bila kita letak dia macam ni, kita pastikan ujung iron ni kita jalan yang ni kain ni kita tarik ke atas. Jadi dua-dua tangan kita ni berfungsi Yang ni bila kita nampak dia agak-agak terkeluar macam bersegi, kita tarik dia bulatkan. Okay, kita pusing. Ni nampak tak? Kamera nampak? Nampak. Yang penting tu bahagian corner ni lah kan. Okey, lepas tu kita balas macam balik. Ni, bahagian corner ni kan kita tarik, kita bulatkan betul-betul. Dan doktor ni beritahu yang dia akan telefon polis. Kita buka skrin lain pula, sorry sekejap. Okey. Okey, nampak dia punya corner ni licin licin macam tu. Misal kata nampak sini kat sini ada segi dia macam terkeluar tajam kan. Kita boleh tarik dia. Kalau pakai sabun sekali licin baru kita boleh buka lah. Boleh buka. Okey, so bila dah ni baru kita boleh cabut kalau kita buka tu tengok dia tak ada terikut, tak cacat. Cacat ni pun dia ada sabun ni licin. Kertas ni dia licin. Bila tengok bila kita buka sabun tu dia boleh keluar. Bahagian depan ni masih cantik lagi. Okey, lepas tu kita ambil dia punya badan, base dia. Okey, kita letak mantap macam ni. Sepinkan je lah.
pin, mana yang masih baru belajar tu nak dulu-dulu je lah. Tapi dia macam mana daripada tengah badan tu biasa berapa inci kita nak agak-agak dia, ataupun daripada tepi badan, sisi badan tu biasanya Kedudukan dia. Kedudukan dia tu yang kita rasa macam tak nak nampak macam janggal lah. Lepas tu dekat bawah pun berapa inci biasanya kita letak. Kalau you all ada apa-apa nak tanya, boleh tanya dekat ruangan komen. Nanti kita pop up you punya question tu dan jawab secara online, secara live lah. Okay. Okay. So biasanya berapa daripada bawah dia tu? Contohlah baju contoh kan. Baju ni dia saiz XL ukur daripada bawah sini yang dah siap ni lah berklaim dia dalam 2 inci ataupun 2 inci 3 suku. Ni 2 inci setengah ataupun 2 inci 3 suku. Macam so, ini poket kita. Ini poket kita. Ni poket, ni garisan poket yang kita nak sebelum kita nak tampal tu. So biasanya kalau kita jahit baju kita memang claim dulu ke? Tak, kita boleh sebab sebelum kita pasang badan semua bahagian pesak, kita mesti selesaikan poket dulu. Okay, so kalau bila you dah potong kain, make sure dekat sini dia sepatutnya panjang lagi lah. Sebab kalau kata kita tak claim dulu, kita pasang poket dulu, so sepatutnya dia panjang lagi sikit lah. Yelah, ada claim dalam ni. Tapi kita kan ada tanda. Tanda berapa labuh baju. Jadi kita boleh ukur daripada labuh baju. Ke sinilah. Tapi yang ini bergantung pada saiz badan juga. Kalau budak tak adalah sampai 3 inci kan. Ambil lah dalam 1 inci, 2 inci ataupun 1, 3 suku. Bergantung pada saiz badan. Okay. Kalau daripada sisi baju? Macam ni. Kadang-kadang kita tak nak terlampau ke tepi sangat, tak terlampau ni okey. Contohlah yang ini ialah garisan sisi baju kan. Kita ambil 1,5. Ni baju ni berpesak berpesak daripada tepi baju lah. Tepi pesak tu lah. Okay. Kalau tak yakin kita ambil lah baju yang dah siap, kita tiru je dia punya saiz dia. Okay, so apa nak buat selepas kita dah pin, lepas tu make sure yang ini pun cantik dia punya lengkuk dia. Okay. Okay, kita boleh start jahit. Adjust sikit. Okay, boleh. Bila kita jahit, kita tak start daripada sini kita ambil daripada sini. Sebab dia akan menguatkan lagi jahitan kita. Kita ambil dalam satu tapak macam tu, dalam satu hun ukuran. Kita naik atas, kita pergi ke tepi, kemudian kita akan start. Dia start, kita naik atas, kemudian kita ambil satu hun, kita turun ke bawah. Tapi yang ni kita kena reverse lah. Kita nak pastikan kita turun dulu dia punya jarum mesin. Kadang-kadang kita tak berapa nampak dia punya dia punya jarak dia tu. Kita reverse sikit. Yang ni kita buat slow-slow biar nampak jelas. Bila kita nak buat pergerakan, dia punya mata mesin ni mesti kedudukan kat dalam biar dia tak lari. Jarum dia kena masuk dalam. Kedudukan mesin pula jarumnya. Kemudian kalau kita takut terlajak, kita boleh gunakan tangan macam ni. Manual dengan tangan. Lepas tu jarum tu kat dalam, kita naikkan tapak, kita pusing.
Sebab kita tak nak dia tergelincir. Bahagian yang corner ni kita boleh gunakan tangan. Pusing, kemudian tangan yang sebelah kita pusing, yang tangan sebelah ni kita buat gerakan pusing ya. Takut mana yang baru-baru belajar tu takut terlajak. Macam ni lah kita buat cara dia. Kalau yang dah biasa tu kita jalan je terus. Jadi kita pusing guna tangan kan. Sebab kita nak cantik tepi bahagian corner tu dia tak tergelincir. Okay, bila tiba bahagian lurus tu bolehlah kita teruskan. Sebenarnya yang kita tunjuk ni untuk yang baru belajar, dia nak kena hati-hati ya. Mana yang dah expert tu terus je laju. Kita reverse sikit dalam dua mata jarum tu. Okay, so ini hasilnya. Dia bulat macam ni. Kalau mesin hand carry ni dia agak ringan, dia punya tapak dia kena hati-hati. Tapi kalau mesin industri dia punya tapak ni kuat, kita punya jalan mesin tu cantik. Sebab tu dia orang lebih gunakan mesin industri. Okay. So kalau misal katalah kalau misal kata kat sini terlajak lah kan. So tak ada choice apa-apa, memang kena buka balik. Tak adalah semua. Kita kena ghostan dalam 2-3 mata ke. Tapi jarum tu mesti betul-betul kena pada mata jahitan. Mata tak akhir. Mata tak ni. Macam ni 1, 2, 3 contoh kan. Kalau misal kata kita terlajak tu kita buka. Lepas tu kita kena bukan jahitan pada yang kita buka tu, kita mesti ghostan dia sikit. Biar dia tahan, kalau tak nanti dia tercabut. Tapi mata jahitan tu mesti kena dekat ni lah biar dia tak nampak. Sebab baju Melayu lelaki ni kita nak buat dia kemas. Okay, so dah siap ni. Okay, so ada tips apa-apa tak? Macam nak kena kadang-kadang kita beli baju tu dia letak kertas gam kat sini. Nak bagi apa ya? Nampak lebih kemas lah, macam terletak. Okay. Macam tu. Oh tak adalah macam bila misal kata kalau kain tu lembut, kadang-kadang dia macam menggelebih sikit kat sini. Tak dia juga, macam tapi dia nak terletak dia lah cantik. nak cantik itulah. Okay. Tapi kertas gam yang nipis lah. So lagi satu kita nak tunjuk style apa? Kalau untuk kanak-kanak design dia tu ada yang bunga kat sini kan.
Itu bergantung pada kadang-kadang kita hantar sulam, kita upah orang buat sulam dekat sini kan, macam contohnya macam baju pengantin, dia nak cantik dia buat sulam kat sini. Garisan ni garisan ni diselam. Okay. Untuk kanak-kanak kita boleh kalau ada mesin mesin yang ada corak ni, kita bolehlah buat bentuk dia kat sini, pusing sini Okay, nak tunjuk. Boleh lah, ada masa lagi. So tadi buat step yang sama, kita akan ulang balik lah, so you boleh tengok. Kalau ada soalan boleh tanya Okay, kita ketepikan dulu yang ni, buat yang sama. Okay, tak tadi tu. So sementara tu Abel akan terangkan sesiapa yang nak dapatkan set acuan ni, sebabnya tadi kita dah tunjuk dia punya kualiti sangat tahan, maksudnya dia merupakan kertas tebal tapi kertas tebal yang licin. So bila you letak sabun tu pun dia tak mencacatkan set acuan ni lah, dan so of course dia akan tahan lama. Dan kita ada bahagian untuk poket baju Melayu, poket atas. Okay, kalau boleh tengok poket atas untuk semua saiz daripada kanak-kanak sampai dewasa. Kalau pusing kat belakang, ada untuk poket bawah, lebih besar sikit lah biasanya. Poket bawah untuk semua saiz juga. So boleh dapatkan di Abel Tailoring. So siapa-siapa yang nak dapatkan set acuan ni, kualiti dia memang sangat bagus lah. So you boleh contact nombor yang tertera dekat bawah ni. Okay, Waalaikumsalam bagi sesiapa yang baru nak join live. So sekarang ni kita buat poket yang kedua. Poket yang kedua pun kaedah yang sama juga, tapi kita nak buat sedikit fancy lah, mungkin untuk poket kanak-kanak ke kan. So sesiapa yang nak dapatkan ni boleh, minggu ni kita ada harga offer. So boleh contact Cikgu Finas untuk dapatkan harga offer, dan stok dia sangat terhad. Jadi minggu ni saja kita target akan habis stok. Jadi you boleh buat contact Cikgu Finas cepat. Kalau misalnya nak tunggu gaji ke apa ke, boleh deal dengan Cikgu Finas dululah macam mana untuk installment. Kita pun bagi installment walaupun harga dia dah murah sangat pun, tapi untuk booking pun awal-awal dia nak booking dulu untuk lock harga offer pun boleh, tak ada masalah. Okay. So yang ni stok dia sangat terhad, so boleh dapatkan dekat Cikgu Finas lah. Sebab kualiti dia pun bagus. Bila you tengok tadi kita buat demo pun you boleh terus lekat. Sebab satunya tips dia, kalau you guna kad yang terlalu tebal, dia ada masalah dekat bahagian lengkuk ni. Nanti you nak iron tu dia macam tak terbentuk sangat sebab kertas tu tebal. Jadi yang ini kita dah test, dia punya ketebalan dia sangat sesuai, dia tak tebal sangat dan tak nipis sangat, memang tahan, dan dia jenis licin. Jadi kalau you guna sabun, dia tak mencacatkan set acuan ni lah. Okay. So kita tunjukkan lagi sekali. Yang ini tadi macam yang siapa yang dah join daripada awal tadi dah nampak set acuan tadi. Kita akan letakkan, contoh kalau kita nak buat untuk S dengan M, so kita perlu tambah berapa? Satu suku. Satu suku untuk mulut, dan tambah lagi setengah inci untuk basi yang kita akan lipat ke dalam. So tepi ni pun kena tambah setengah. Okay, so bila you dah buat, you dah potong, nanti kita kena jahit dulu. So kita bawa mesin ni dulu ke tengah, bagi you view cara jahit dia. Yang ini kita akan pusing pada bahagian yang bunga yang kita nak ya. Sebab tadi tu kita buat jenis yang lurus. Tadi tu kita buat jenis yang lurus saja dekat sini. Tapi sekarang untuk mungkin you nak buat untuk anak ataupun untuk baju kanak-kanak yang jadi fancy sikit kan, you boleh pilih jenis jahitan yang bercorak sikit lah. So kita tunjukkan kat sini.
Macam ni kita akan jahit pada bahagian hadapan. Jadi kita tak nampak dia punya basi tu setakat mana dia punya jahitan ni setakat mana. Kita tak perlu jahit mati kita tandakan lah. Kan kita ada nampak dia punya tu tanda dia. Jadi kita akan buat bunga dia ke atas ni. Kalau rasa kita nak buat test dulu dekat kain pun boleh. Kita kat dalam mesin ni, kat mesin ni ada banyak corak. Jadi kita kena test dulu Test dulu. Kalau nak buat bercorak, kita tak cantik buat sekeping macam ni. Kita kena buat 2 keping macam ni. Macam ni memang dah ada 2 keping kan. Kita kena buat macam ni. Bagi dia tebal kan? Tebal sikit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya tu kalau kita nak buat corak lain pun boleh. Yang tu terpulang Okey, kita tanggalkan dulu nak bagi you all view dulu dia punya bunga dia tu macam mana. Lain mesin kadang-kadang ada berapa belas bentuk mesin macam ni. Kalau yang ni kita nak tunjuk. Kejap. Kita nak tunjuk macam ni. Jadi nampak tak? Okey, kita nak bagi dia macam cantik sikit lah poket tu. Untuk kanak-kanak sesuai lah. Okay. Tapi kadang-kadang untuk suami kita, kita nak buat cantik pun tak salah kan. Okay, kita start macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. So boleh nampak dekat kamera tu kan cantik. Kalau kita nak buat mesti warna yang berbeza lah. Macam ni. Kalau kita buat biru juga tak nampak. Kalau kita nak buat double line pun boleh. Lepas ni kita buat sekali lagi. Dia nampak bunga tu tebal sikit lah. Itu ikut sukalah macam ni. Nanti baru kita buat cetak. Sebab dia dah kita mesti telajakkan dia. Bukan kita gam dulu. Kita buat corak dulu baru kita buat acuan. Okey ni. Acuan kita buat macam tadi. Kita balikkan. Tadi tu kita jahit dari luar. Kalau yang ni yang bunga tadi tu buat ni bunga ni kita jahit dari luar. Kita jahit dari luar. Lepas tu kita balikkan. Ini bahagian dalam lah. Kita nak letak set acuan tu. Kita nak letak sabun. Yang bahagian hujung ni agak-agak besar kita boleh kecilkan. Kita panaskan iron dulu. Dah. Terus sementara nak tunggu iron panas, kita boleh letak sabun. Sabun letak dekat dua-dua bahagian. Pengeras yang cut board pun kita letak sabun, dekat kain pun kita letak sabun. Tapi kalau ni kat keras ni kita letak sikit-sikit je lah. Kita lebih kepada kain sebab kita nak jaga kita punya cetak. Kalau kita pakai gam, belum melekit-lekit kan. Kalau kita pakai sabun dia tak melekit-lekit. Tangan kita pun tak kotor dengan gam melekit-lekit. Kalau you all nak share lepas live nanti ke, you nak share dekat wall supaya senang you nak rujuk masa you nak guna nanti pun boleh. So bila share dekat wall tu senang sikit kita nak refer kan. Lepas tu sementara kita nak tengok cara iron tu. Okay, sesiapa yang ada Telegram, bila nak jemput lah masuk ke join kita punya free Telegram, you search je siapa-siapa yang dah ada Telegram tu, buka Telegram, search dekat situ Able Tailoring. Dekat dalam tu kita ada banyak info yang kita dah share dekat dengan followers Telegram Able Tailoring. Dekat dalam tu pun ada banyak video, banyak tutorial. So bagi sesiapa yang dah ada Telegram boleh join secara percuma lah. Yang tu percuma
sama je. Jadi sangat rugilah kalau you all tak join Telegram Able Tailoring. Nanti lepas live pun Abel akan letakkan link dekat posting ataupun ruangan komen, link untuk you masuk Telegram secara percuma. Dekat dalam tu banyak tutorial yang kita dah attach, especially for newbies yang baru nak belajar menjahit pun boleh join. Sebabnya kita terangkan satu persatu dari peralatan jahit, cara ambil ukuran. Tapi kalau you all perlukan guidance ataupun panduan daripada awal, dari cara ambil ukuran, belajar pola potong kain sehingga menjahit lengkap, you boleh join kita punya kelas online. You boleh contact nombor yang dekat bawah ni, yang sedang berjalan dekat bawah ni, Cikgu Finas, untuk join kita punya kelas online. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang baru baru join live kita. Kita dah masuk ke teknik yang bukan teknik lah, style yang kedua, pocket yang kedua lah. Okay, so bila kita dah buka acuan tu tadi tu kita dah sapu dengan dengan sabun, kita dah betul-betul iron keliling sehingga make sure kita punya keliling ni dapat cantik lah lengkuk dia. Okay, lepas tu bagi sesiapa yang terlepas, nanti lepas live you boleh ulang balik dekat bahagian depan tadi tu. Untuk poket yang pertama kita tunjukkan detail. Okay, so yang ni kita letak dekat base dia. So pin keliling supaya tak lari-lari masa kita nak jahit keliling nanti. Okay. Kalau boleh lepas kita buat acuan kita terus jahit. Nanti kalau kita tunggu dia akan macam ni nampak dia punya segi ni kita kena betulkan lah. Sebelum kita pin tu kita boleh gosok balik semula. Tarik kain tu dan gosok. Okay. Mana yang baru belajar tu kita boleh jelujur kasar. Nanti bila kita dah jahit, kita tarik dia punya jelujur kasar dia. Okay. Sekarang dekat mesin. Kita still nak guna mata jahitan bunga juga kan? Yang bercorak. Mula kita tengok kedudukan dia terkeluar tak dia punya dia punya bunga tu. Okay. Pastikan masa kita buat dia punya hujung ni tak terkeluar daripada kain Okay. Dekat bahagian corner tu yang biasanya kita kena hati-hati kan? Slow sikit. Stress kadang buat kocik ni sebab jarang buat. Time nak naik sekolah je baru buat. Betul. Sebabnya kocik ni dia kena praktis kan. Kalau kita dah lama tak buat nanti dia jadi macam terkial-kial sikit lah sebab dia perlukan praktis yang lebih. Lepas tu kita pun jarang sebenarnya nak buat baju untuk baju lelaki berbanding baju perempuan tu banyak sikit permintaan kita dan kita lebih banyak jahit baju perempuan. Nampak cantik. Nanti kita tunjuk dekat skrin. Cantik jadi dia.
dia macam jadi ala-ala dekat kedai gitu. Kan cantik. Kalau untuk kanak-kanak tu kan, lagi-lagi kalau kita memang buat jenis baju yang kontras sekarang ni, kalau dulu kita rasa macam pelik kalau poket lain warna dengan base. Tapi sekarang ni pun dah macam style dah. Ada yang Abil pernah jumpa pun dekat luar pun baju Melayu kanak-kanak pun diorang ada certain yang buat memang berlainan colour tapi yang matching lah, macam colour yang cantik untuk kita nampak lah. So cantik macam ni. Okay. Pada bahagian ujung tadi kita tak reverse, takut dia punya bunga dia bertindih. Kita lebihkan dia punya benang ni, kita boleh ambil jarum, kita boleh matikan jadi dia tak ada terkeluar Tak terkeluar lah, dia tak macam tadi. Macam style yang pertama kita ada reverse dan kita ada macam ada 2 jahitan dekat sini untuk supaya dia kukuh. Dia kukuh bila kita keluar masuk tangan tu dia kukuh. Tapi kalau macam ni bila kita nak reverse dia susah sikit. Lagi satu dia sebab dia berbunga kan. Dia macam bila kita reverse tu dia tak cantik lah, dia bertindih pula kalau berbunga ni kan. So macam mana nak selesaikan? Kita akan jahit. Lebihkan dia punya jahitan yang mula-mula tadi. Kemudian kita ambil jarum, kita jahit lah. Jahit mati lah jahit dekat mati sini. Kat sini. Kalau dekat hujung pun benda yang sama juga. So dia bila dia keluar masuk tangan dia tak terbuka lah, tak senang terbuka dekat mulut poket ni. So sangat cantik. Okay. Corak ni bergantung pada mesin Kalau mesin tu banyak corak, kita boleh buat pilih mana-mana corak. Betul. Tengok daripada kita punya jenis ni lah. So biasanya kita buat yang biasa je kan. So untuk anak-anak mungkin kita nak buat lain sikit. So dia dah jadi macam style kedai-kedai dah. Walaupun suami pun kita boleh buat juga. Walaupun kita buat dekat rumah. Padahal kita jahit kat rumah je tapi hasil dia macam kedai-kedai punya hasil. Okay. Tapi teknik dia sama je. Okay. So itu saja untuk live ni. Walaupun kita dah pakai 2 kali, dia tak ada menjejaskan kertasnya sebab kualiti kertas ni licin. Jadi bila ada yang terlekat-lekat tu kita boleh buang macam ni je, dia akan tanggal. Betul. Sebab tu kita di Able Tailoring memang guna set acuan ni lah. Dah lama lah kan kita guna benda ni untuk semua saiz, untuk poket atas, ni poket bawah. Ni kalau you pusing ke belakang, kita ada susun poket atas. So dia tak keliru lah kalau you dapat. Kalau siapa yang nak dapatkan set poket ni, boleh contact Cikgu Finas dekat nombor yang tertera dan nanti after live pun Abil akan letakkan link supaya you just perlu klik saja link tu terus kepada Cikgu Finas untuk dapatkan set acuan kita dengan harga offer. Okay? So itu saja. Ada tips-tips tambahan ke? Biasanya poket ni dia mudah lah, tak ada cerewet dia sangat. Dia tak ada cerewet sangat. As long as you punya lengkuk ni betul, betul-betul you ikut iron betul-betul, ikut set acuan yang tepi ni kan. Tapi kalau mungkin untuk yang baru belajar, dia tak adalah rumit sangat sebab tadi pun kita tunjukkan dia tak adalah begitu macam susah sangat nak ikut untuk newbie. So boleh, memang boleh, insyaAllah boleh ikut benda ni. So itu saja. So hari ni kita dah tunjukkan 2 teknik yang sama tapi style yang berbeza. Satu style yang biasa, kita jahit dengan jenis mata jahitan yang biasa, yang lurus. Satu lagi yang bercorak. So itu saja, insyaAllah. Kejap Abil tutup kejap kamera. Abil nak bagi view dekat Abil sekejap Kejap je. Jangan keluar live, sekejap je. Okay, kita nak view dekat Abil. You dah tengok kita demo penggunaan set acuan. Kita pun susun dengan sangat cantik dan teratur supaya you senang untuk pilih. Lepas tu kita ada ring, so you boleh buka je dan tarik keluar lah, buka dan cabut keluar acuan yang you nak guna. So minggu ni ada offer dan stok sangat terhad. Boleh dapatkan dengan Cikgu Finas. Kita bagi harga special sempena kita buat. Sebenarnya set acuan ni kita dah pernah launch dulu, tapi yang ini kita improvise balik. Improvise semula dengan lebih teliti dan skala pembesaran dia yang lebih teratur. So sempena launching produk, dia bukan produk baru lah, dia improvise yang baru.
kita nak bagi harga special. Okay, boleh contact Cikgu Finas. So esok, apa topik kita untuk esok? Esok kita nak tunjukkan demo untuk penggunaan set paplum. Set paplum ni dia macam ni sekejap Okay, kalau you tengok kat sini, kita pernah kan, tadi kita dah demo pocket yang ni untuk esok, tapi ada tunjukkan sikit dulu. Okay, kita pernah kan tengok macam kalau kita nak buat dress, kita akan potong bahagian pinggang dan bahagian bawah tu kita akan pelbagaikan design. Contoh you nak buat dress kembang ataupun you nak buat dress macam dress yang macam ada flowing, like perlukan teknik circle. So yang itu kita perlukan this one lah. Esok kita tunjukkan the different effect kalau you nak baju tu kembang tapi you just kembang kiri kanan sahaja, itu satu style. Yang kedua, kalau you pakai contoh style circle. So kalau you dapatkan set acuan ni pun ada harga offer juga, sangat senang. Ya, esok kita akan tunjukkan lebih detail lah. Misal kata bila you potong bahagian sini, pinggang yang you potong tu ukur lilit dia mungkin 30 mungkin lah kan. Okay, so you just masukkan. Yang ni kita dah lubang siap-siap. Okay, kat sini ada nombor juga, nombor ukur lilit. So misal katalah you nak pilih ukur lilit 30. So you masukkan kertas dekat nombor 30 tu sampai habis. Okay, so you dah dapat ukuran circle yang ni. So you boleh trace guna apa-apa kertas. Kertas A4 pun tak apa. Yang ni kertas tebal lah. Kertas A4 pun tak apa sebab yang ini ialah kita nak dapatkan acuan yang kita nak buang daripada pola kita supaya dapat efek flowing yang sangat cantik. Kita panggil dia efek circle. Okay, so kita trace pakai pensel je. So bila kita trace, you boleh bayangkan nanti dekat kertas tu dia dah jadi macam suku bulatan. So suku bulatan ni yang kita akan buang daripada pola yang kita nak lukis supaya efek dia tu lebih cantik. Berbanding kalau you just cakap you nak dress kembang, lepas tu you just kembangkan kiri kanan, efek dia berbeza sikit. Dia punya flowing tengah tu kurang berbanding you ambil efek circle. Okay, yang ini kita dah lubangkan untuk setiap bulatan. Okay, so you just susuk masuk kertas A4 biasa pun tak apa. So you trace guna pensel, so you akan dapat efek circle lah. So ini kita akan terangkan esok sebabnya kadang-kadang kita macam kalau yang baru belajar menjahit tu kan, bila dia cakap dia nak buat dress kembang tapi suddenly dia buat tak jadi kembang sangat. Maksudnya macam dia punya flow dekat bawah tu tak berapa cantik. So ini adalah sebab teknik kita ambil kain, teknik kita potong kain, teknik circle ni juga beri efek kepada hasil yang kita akan dapat dekat dress kembang tu. So ini kita akan discuss esok. So jangan lupa, insyaAllah kita akan cuba konsistenkan live kita. Cuba konsistenkan live kita setiap hari Isnin hingga Jumaat, insyaAllah setiap 8.30 pagi dengan topik-topik yang menarik lagi. Dan minggu ni kita akan buat demo untuk set-set acuan lah, supaya kalau you rasa you berminat untuk dapatkan set acuan ni, boleh contact Cikgu Finas. Tapi kadang-kadang macam bila kita beli pola dekat luar ataupun kita beli set acuan dekat luar, sometimes kita tak tahu cara nak guna. So minggu ni kita akan tunjukkan cara you nak guna acuan tu dan beserta tips and tricks. Macam tadi tu kita dah tunjuk set pocket. So esok kita nak tunjuk set paplum. Nanti hari Rabu insyaAllah kita nak tunjuk collar kemeja insyaAllah. So sebabnya ada juga masalah yang kalau orang tu dah beli, even dia dah masuk kelas dan juga even dia dah beli pola untuk collar kemeja. Sebab collar kemeja ni kita kena ada belajar skill sikit. So kita akan minta tailor kita di Able Tailoring untuk share tips and tricks supaya kita dapatkan collar yang lebih kemas lah. So itu hari Rabu insyaAllah.
So banyak lagi topik yang kita nak bincang. So kalau you rasa you suka dengan apa yang kita share, so you boleh share video ni juga dekat wall supaya lebih ramai lagi yang perasan video ni dan join live kita. Dan juga kalau macam Abel cakap tadi, kalau you ada Telegram ni macam WhatsApp je. So kalau sebelum ni you tak ada Telegram, pergi dekat Play Store, install Telegram. So dekat dalam tu you boleh join kita punya Telegram secara percuma. Ada banyak video tutorial dekat dalam tu. Sangat rugi kalau tak join. So boleh join Telegram Abel Tailoring. Sekejap nanti Abel akan attach link. So you boleh join secara percuma lah dekat dalam tu. Kalau ada video-video sebelum ni yang you tertinggal pun, you boleh follow page Facebook Abel Tailoring untuk tengok balik video kita yang sebelum-sebelum ni. So itu saja untuk live kali ini. Kalau ada apa-apa soalan, ada pertanyaan ataupun benda yang you nak kita share dalam slot Tanya Taylor, setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 8.30 pagi. So you boleh komen kat ruangan komen apa masalah you, apa yang you nak kita share lagi. So insyaAllah nanti kita akan jawab dekat next live. Okay, itu saja. Assalamualaikum.